menelusuri perjalanan dan cabaran bahasa Melayu, warisan yang perlu dipertahankan. Tujuan kajian adalah untuk menelusuri sejarah perkembangan sistem tulisan bahasa Melayu, menyedari kepentingan warisan bahasa dalam pembentukan identiti bangsa dan menilai cabaran dan usaha melestarikan bahasa Melayu pada masa kini. Sistem tulisan Jawi berasal daripada huruf Arab yang kemudian disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Sejarah menunjukkan bahawa tulisan ini mula berkembang seiring dengan kedatangan agama Islam ke alam Melayu sekitar abad ke-13 Masihi. Para pedagang Arab dan ulama Islam yang datang ke tanah Melayu bukan sahaja menyebarkan agama, malah memperkenalkan sistem tulisan Arab yang kemudiannya diubah suai bagi menepati keperluan sebutan bahasa Melayu. Beberapa huruf baharu dicipta seperti ca, nga, ba, ga dan nya, jadikan Jawi unik serta berbeza daripada tulisan Arab asalnya. Tulisan Jawi memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan tamadun Melayu Islam. Melalui tulisan Jawi, pelbagai ilmu disebarkan termasuklah ilmu agama, undang-undang, kesusastraan dan pentadbiran. Sebagai contoh, hukum kanun Melaka, surat-surat diraja serta karya agung seperti Hikayat Hang Tuah dan Surat Datuk Salatin ditulis menggunakan tulisan Jawi. Hal ini membuktikan bahawa Jawi bukan sekadar sistem tulisan tetapi lambang identiti, maruah dan keilmuan bangsa Melayu. Mampu meningkatkan keterbacaan, kefahaman dan konsistensi dalam penulisan yang memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Jawi. Sistem tulisan Pallava berasal daripada kerajaan Pallava yang berpusat di India Selatan sekitar abad ke-4 Masihi hingga abad ke-9 Masihi. Tulisan Pallava mempunyai bentuk bersudut dan bersegi pada peringkat awal, namun lama-kelamaan berubah menjadi lebih bulat dan halus sesuai dengan bahan penulisan ketika itu seperti daun lontar. Ia mengandungi sekitar 46 aksara konsonan dan vokal dan ditulis dari kiri ke kanan. Setiap huruf mempunyai tanda vokal yang diletakkan di sekeliling huruf konsonan, mirip dengan sistem fonetik tulisan India yang lain. Antara bukti paling awal penggunaan tulisan Pallava di Nusantara ialah batu bersurat kedudukan bukit yang ditemui di Palembang dan bertarikh sekitar tahun 683 Masihi. Selain itu, terdapat juga batu bersurat Talang Tua, batu bersurat Karam Berahi dan batu bersurat Kota Kapur yang menggunakan bahasa Melayu kuno dengan tulisan Pallava. Tulisan ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ketika itu sudah mempunyai sistem pentadbiran, undang-undang dan keagamaan yang tersusun. Tulisan Kawi berasal daripada tulisan Pallava yang berkembang di India Selatan tetapi telah disesuaikan oleh masyarakat Jawa Purba sekitar abad ke-8 Masihi. Perkataan Kawi sendiri bermaksud penyair atau sastrawan dalam bahasa Sanskrit
menunjukkan bahawa tulisan ini sering digunakan dalam karya kesusastraan klasik. Tulisan Kawi terdiri daripada gabungan huruf konsonan dan vokal, sama seperti sistem tulisan India yang lain. Ia ditulis dari kiri ke kanan dengan bentuk huruf yang lebih bulat dan lembut berbanding dengan tulisan Pallava. Setiap konsonan dalam tulisan Kawi membawa satu bunyi vokal asas dan tanda di sekelilingnya menentukan perubahan bunyi tersebut. Tulisan ini mempunyai lebih daripada 40 aksara dan digunakan untuk menulis berbagai bahasa tempatan di Nusantara. Menariknya, tulisan Kawi juga menjadi asas kepada perkembangan tulisan Jawa, Bali, Sunda dan Bugis moden. Bukti kewujudan tulisan Kawi dapat dilihat melalui beberapa prasasti dan batu bersurat yang ditemui di rantau ini. Antara yang terkenal ialah batu bersurat Gandasuli di Jawa Tengah yang bertarikh sekitar abad ke-8 Masihi serta prasasti Laguna di Filipina yang menggunakan bahasa Melayu kuno bertulisan Kawi. Cabaran bahasa Melayu boleh dilihat dari segi pendidikan, pentadbiran, pencampuran kod, selanga, media sosial dan ekonomi. Antaranya ialah persaingan dengan bahasa Inggeris yang semakin mendominasi bidang pendidikan, pekerjaan dan pentadbiran. Lalu wujud persepsi negatif bahawa bahasa Melayu kurang bernilai dan tidak seiring dengan kemajuan. Yang kedua, pengaruh teknologi dan media sosial pula mempercepatkan lahirnya bahasa rojak, singkatan dan pencampuran kod yang akhirnya menghakis keaslian bahasa baku. Dalam masa yang sama, penggunaan dialek secara berlebihan serta kelemahan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa turut menjejaskan minat generasi muda. Jika tidak diatasi, bahasa ini akan perlahan-lahan hilang martabatnya di tanah air sendiri. Seiring dengan perkembangan bahasa, sistem tulisan juga menjadi bukti ketamadunan manusia. Tulisan bukan sekadar huruf di atas kertas, tapi wadah yang menyampaikan ilmu, kisah dan warisan nenek moyang. Melalui tulisan, pengetahuan dapat diwariskan, pentadbiran dapat dijalankan dengan teratur dan undang-undang dapat ditegakkan dengan adil. Sistem tulisan juga menjadi cermin sejarah dan budaya bangsa daripada tulisan Pallava, Kawi, Jawi hingga Rumi. Setiap satu mencatatkan perjalanan peradaban dan perubahan zaman. Tulisan menyatukan masyarakat melalui bahasa yang sama, memupuk perpaduan dan membina jati diri bangsa yang berilmu. Sesungguhnya sistem tulisan dan bahasa Melayu ibarat dua jiwa yang tidak terpisah, saling melengkapi dalam membina tamadun, menyulang warisan dan menyambung roh perjuangan. Bahasa dan tulisan bukan sekadar warisan, tetapi amanah yang mesti dijaga. Dan dalam setiap kata dan aksara itu tersimpan sejarah, maruah dan masa depan bangsa kita. Bahasa Melayu telah melalui perjalanan panjang sebagai nadi bangsa dan lambang perpaduan rakyat. Namun, arus globalisasi menimbulkan pelbagai cabaran terhadap kelestariannya. Oleh itu, generasi kini perlu terus memelihara dan memartabatkan bahasa ini agar tidak hilang di telan zaman. Bahasa Melayu ialah warisan bangsa yang wajar dipertahankan sepanjang hayat. Sekian, terima kasih. Bahasa Melayu dari warisan ke warisan.